Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan makanan halal dan juga sembelihan, ada dua ayat yang kita akan ambil. Pertamanya kita lihat pada Al-Muhadharah As-Sabi'ah, muka surat 153 ini, iaitu tafsiran berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 172 ya. Ayat 172. Okey. Jadi kita masuk kepada yang penting di sini adalah mengenai hukum yang berkaitan dengan darah, berkaitan dengan bangkai dan seumpamanya. Kita masuk kepada iaitu hukum yang pertama, al-hukmul awal. Halil muharram fi ayatil maitah al-aklu am al-intifa'u? Adakah yang diharamkan dalam ayat tersebut, adakah makan saja ke ataupun intifa', mengambil manfaat? Maknanya kalau kita tak makan pun kita guna, ambil manfaat. Kita buat pakaian ke, kita guna, kita untuk perkakas kita dan seumpamanya, adakah dikira haram juga? Waradat tahrimu fi hadhil ayati musnadan ila a'yanil maitati wad dami. Datang pengharaman, tahrim pada ayat ini musnadan, disandarkan, ila a'yanil maitah, kepada ain, kepada zat bangkai dan juga darah. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u, maka para fuqaha khilaf, halil muharram al-aklu faqat am yuhramu sa'iru wujuhil intifa'? Adakah yang haram tu makan sahaja ataupun segala bentuk mengambil manfaat? Li'annahu, kerana apa? Lamma haramal akla, kerana Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala haramkan makan, harrama al-bay'a wal intifa'a bi syai'in minha, maka Allah Ta'ala juga haramkan jual beli, mengambil manfaat dengan sesuatu daripadanya. Ya, kita tak boleh makan tapi kita jual beli kepada orang, itu satu bentuk mengambil manfaat, juga diharamkan. Kenapa? Li'annaha maitah, kerana sesuatu itu dianggap sebagai maitah, bangkai ya. Illa mastasnahu ad-dalil, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan telah berpandangan sebahagian ulama, ila annal muharram, kepada yang diharamkan, innama huwal aklu faqat, iaitu makan saja. Bidalili qauli ta'ala, ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah daripada yang baik daripada kami rezekikan kepada kamu. Wa bidalili ma ba'dahu, dan berdasarkan dalil ayat selepas itu, famanitturra ghaira baghin, sesiapa yang utturra, siapa yang terpaksa, yang mana dia terpaksa makan dengan keadaan dia tidak baring, tidak melampau. Ai ittarra ilal akli, iaitu dengan maksud ittarra, terpaksa makan. Okay. Jadi itu berlaku khilaf. Jadi pandangan ulama muktamadnya dalam mazhab kita atau jumhurnya mengatakan idza haram, idza inna Allaha idza harrama syai'an harrama bai'ahu wal intifa'a bihi. Allah Ta'ala bila Tuhan haramkan sesuatu, maka Allah Ta'ala haramkan juga seorang itu mengambil manfaat dan jual benda itu. Kita tak boleh makan contohnya khinzir. Adakah kita boleh jual khinzir kepada orang yang makan khinzir? Tak boleh. Sebagaimana kita ditaklifkan untuk haram makan khinzir, orang yang bukan Islam pun sebenarnya haram makan khinzir, tapi kerana mereka tidak Islam, kerana syarak tidak Islam, maka mereka tidak dikira salah di dunia, tapi mereka akan diazab dan akan diseksa kerana meninggalkan arahan Allah di akhirat nanti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, al-hukmu tsani, hukum yang kedua, ma huwa hukmul maitah minas samaki wal jar. Apakah hukum bangkai daripada as-samak, ikan, dan juga jarad, belalang? Adakah boleh makan bangkai ikan dan belalang? Tadammanatil ayatu, mengandung ayat ini tahrima, pengharaman al-maitah, pengharaman bangkai, waddama, dan juga darah, walahmal khinzir, dan juga daging khinzir. Ayat ini mengandungi pengharaman, disebut haram bangkai, darah, daging khinzir, dan wama uhilla li ghairillah, haiwan yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ammal maitah,
Adapun bangkai fahya ma mata minal hayawan hatfa anfihi. Iaitu yang mati di kalangan haiwan hatfa anfihi. Hatfa anfihi maknanya mati dengan sendiri. Itu maksud hatfa anfihi. Mati dengan sendiri min ghairi qatlin, tanpa dibunuh. Au maqtulan bi ghairi zakatin syar'iyyah, ataupun mati dengan selain zakat syar'iyyah, selain daripada sembelihan syarak. Jadi sini zakat syar'iyyah dieja dengan apa bukan zakat begitu dia patutnya zakat syar'iyyah dengan zal dengan zal. Baiki sikit ni. Kalau zakat ini itu merujuk kepada makna zakat, pengeluaran zakat tu. Ada pun az-zakah. Ni jadi bukan zal ni. Ya, beza tu Ingat, ini betulkan balik cetakan ini. Ni silap cetak lah ni. Dengan zal kecil. Dengan zal. Dengan zal, bukan dengan zai. Jadi termasuk bangkai itu yang dibunuh mati dengan tidak sembelihan syarak. Wa kana al-arabu fil jahiliyah, adalah Arab di kalangan Arab jahiliyah, yastabihuna al-maita, mereka menghalalkan makan bangkai. Falamma haramaha Allah, kenapa mereka kata kita sembelih haiwan ni, kita perbuatan kita, haiwan itu mati dengan siapa yang matikannya? Allah. Maka takkanlah apa yang Allah Ta'ala matikan itu kita tak boleh makan. Itu dia punya hujah lah, walaupun hujah tu tak logik pun sebenarnya, tapi mereka boleh menggunakan hujah demikian. Jadi kita sembelih haiwan ni, kita mematikan dia, kita makan dia. Dah takkanlah haiwan yang Allah Ta'ala matikan kita tak boleh makan. Itu daripada Allah Ta'ala sendiri. Jadi mereka tujuannya nak menghalalkan bangkai, padahal bangkai itu kotor dan najis. Falamma haramaha Allah, apabila Allah Ta'ala dah haramnya, jadalu fi dhalika al-mu'mini, maka mereka mujadalah, mereka berbalah ataupun berjidal, berdebat dengan orang Islam. Wa qalu la ta'kulu mimma qatalahu Allah, kamu tak makan ke haiwan yang dibunuh oleh Allah, yang dimatikan oleh Allah? Wa ta'kuluna mimma tazbahun, dan kamu makan apa yang kamu sembelih. Kamu sembelih, kamu makan. Tuhan bunuh dan sembelih dan matikan haiwan tu, kamu tak mau makan. Dia sahaja mencari hujah untuk berdebat ataupun berhujah dengan orang Islam. Maka Allah Ta'ala turunkan dalam surah An-Ani, innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Syaitan itu membisikkan kepada penolong-penolong mereka supaya berjidal dan bertelingkah dengan kamu, berbalah dengan kamu. Fa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu taat kepada mereka, sesungguhnya kamu juga orang yang syirik kepada Allah. Maka fal maitatu haramun bin nassil qati'. Maitah itu haram dengan nas yang putus. Wa qad waradat ahaditsu katsiratun tufidu takhsisal maitah minha al ahadits al-atiyah. Di kalangan itu ada banyak datang hadis, banyak menceritakan pengkhususan. Daripada bangkai dan darah tu ada hadis yang menerangkan ada beberapa perkara yang dikecualikan, dikhususkan. Pertamanya qaulu sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatan, dihalalkan kepada kita dua bangkai, wadaman dan dua darah, as-samaku, ikan, wal jarad. Ikan, kita dapat ikan, kita beli ikan mana? Ikan yang kita dapat tu ikan mati, kita tak sembelih dulu. Jadi ikan bangkai lah kita dapat tu, ya boleh makan. Jarad, belalang pun sama, kita jumpa belalang yang dah mati, boleh makan. Al-kabidu wat-tihal, kabid, hati dan juga limpa. Itu kerana hati dan limpa ni dia anggota yang mana daripada darah, daripada darah. Jadi asal tu daripada darah, maka darah daripada hati dan juga limpa ini boleh kita makan walaupun dia itu asalnya darah. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi SAW pada berkaitan dengan laut, huwa tahuru ma'uhu, huwa tuhuru ma'uhu, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu at-tuhuru ma'uhu, laut itu suci, bersih airnya, airnya dapat membersihkan. Tuhur ni maknanya boleh membersihkan.
Al-hillu maitatuh, yang halal bangkainya. Ini juga menyatakan segala haiwan laut itu halal dimakan walaupun dia dijumpai mati. Okey. Jadi ini cerita daripada hadis dalam Bukhari Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah, ceritanya mereka ini melalui kawasan tepi pantai, Sahilul Bahr, kawasan tepi pantai. Jadi cerita ni pelajar sekalian, saya minta supaya lihat khulasah cerita ini, kerana cerita ni menarik lah. Ada beberapa hukum yang kita boleh istinbat daripada ni. Cuma ini kita bagi tugasan kepada pelajar untuk tengok daripada apa yang berlaku, apa yang ditemui oleh sahabat ini di tepi pantai, bagaimana mereka bertindak. Kerana mereka ketika itu dalam keadaan lapar, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan perkara ini di depan mata mereka. Jadi cuba tengok cerita ini dan cuba bincangkan nanti dalam grup Telegram, kongsikan penemuan awak, cerita apa yang berlaku kepada sahabat sebagaimana diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah ini. Okey. Begitu juga hadis Ibnu Abi Aufa, ghazawna ma' Rasulillah, kami telah berperang bersama Nabi 7 ghazawat, 7 peperangan, na'kulul jarat, kami dalam perang itu terpaksa makan belalang. Jadi belalang ni pun menunjukkan bahawa boleh dimakan. Okey. Jadi itu berkaitan dengan hadis ataupun ayat Quran ini. Dan tinggal lagi iaitu tajuk pada muka yang tak silap saya ke 500 lebih ya. Berkaitan dengan makanan juga ni. Berkaitan dengan makanan juga. Iaitu Al-Muhadarah Al-Hadiyah wa Thalathun. Muhadarah yang ke-31. Ma yahillu wa ma yahrumu. Apa yang halal, apa yang haram minal at'imah. Perkara yang halal dan haram di antara pada makanan-makanan ni, dalam makanan-makanan ni, apa yang halal, apa yang haram. Ini daripada tafsiran surah Maidah ayat 1 sampai ayat 4 ya. Kita masuk kepada perbincangan kita. Yang penting dalam ini ialah kita tahu beberapa ayat, terutamanya dalam ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dia. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kamu maitah, dama, awaddamu, darah, walahmul khinzir, daging khinzir, dan apa yang disembelih bukan kerana Allah Ta'ala. Lagi apa dia? Al-munkhaniqah. Ini kita nak tahu apakah pengertian munkhaniqah. Wal mauqudhah, wal mutaraddiyah, wan natihah. Ini istilah-istilah nama-nama ini boleh pelajar ambil perhatian dan lihat kepada kamus, lihat kepada tafsir apa yang dimaksudkan dengan itu. Sebagaimana kita tengok sinilah dia kata ma uhilla li ghairihi. Apa maksud ma uhilla li ghairillah? Binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Aidhu biha li ghairillah, disembelih bukan kerana Allah. Wa dzukira 'inda dzabhihi ghairu ismillah, yang disebut ketika sembelihan ni bukan nama Allah. Contoh mereka baca bismillah wal uzza, dengan nama Lata dan juga Uzza, tuhan berhala mereka. Al-mauqudhah ila allati tudrab, haiwan yang dipukul, hatta tashrafa 'ala al-maut, sehingga hampir mati. Thumma tutraku, kemudian haiwan ni dibiarkan, hatta tamuta, sehingga haiwan itu mati. Wa tu'kal bi ghairi zakah, dan dia dimakan tanpa sembelih. Jadi haiwan tu ada ni adat jahiliah lah. Mereka pukul haiwan tu sehingga hampir mati, kemudian biar mati sendiri, kemudian dimakan tanpa sembelih. Al-mutaraddiyah ila al-waqi'ah min jabal. Mutaraddiyah ialah haiwan yang waqi'ah, yang jatuh daripada bukit. Au haitin, ataupun daripada tembok. Au fi bi'rin, ataupun jatuh dalam telaga. Itu mutaraddiyah. Mereka juga ada adat makan haiwan macam taradda. Ini berasal daripada perkataan taradda, ai saqata, dengan maksud jatuh. An-natihah ai allati natahatha syatun. Natihah ni makna yang kena tanduk natahathu. Natihah haiwan yang ditanduk, yang oleh syatun ukhra, oleh kambing lain, famatat bin nathi, yang akhirnya mati dengan sebab tandukan. Dia berbaloh ni, contoh dua kambing ni tanduk kawan dia, seekor ni, sehingga mati. Jadi dipanggil natihah. Okay. Seterusnya kita masuk kepada hukum yang berkaitan. Kita ambil beberapa hukum yang penting di sini pada muka surat yang ke
529, iaitu al-hukmu tsalits, hukum yang ketiga. Kaifa takunu zakatu asy-syar'iyyah? Bagaimanakah cara sembelihan syarak? Zakat ini sembelihan syarak. Qala Malik. Jadi apa syarat-syarat sembelihan yang dikira sah pada syarak? La tasihu zakatu illa biqat'il hulkum wa wadajaini. Kena putuskan hulkum dan juga wadajain. Putuskan hulkum dan juga wadajain. Okay, jadi sini mungkin pelajar dah ambil subjek kemahiran Islam ke apa, subjek sembelihan hulkum dan juga wadajain. Itu di sisi Imam Malik. Wa qala Syafi'i yasihu biqat'il hulkum, sah dengan memutuskan hulkum dan apa dia? Memutuskan hulkum wal mari, dan juga mari. Wala yahtaju ila wadajain, tak perlu kepada wadajain. Li'annahuma majra at-ta'am wa syarab. Kerana apa? Kerana hulkum dan mari ini ialah tempat laluan makanan dan minuman. Okey, jadi di sini halkum ni apa dia? Majra an-nafas. Halkum ini majra an-nafas, laluan udara. Kita bernafas guna halkum. Mari pula apa dia mari? Mari ialah majra at-ta'am. Mari ialah majra at-ta'am wa syarab. Wa syarab, laluan makanan dan minuman. Jadi kita pada anggota tekak kita ini ada dua saluran. Satu saluran pernafasan, satu saluran makanan dan minuman. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, dua ini wajib diputuskan masa sembelihan. Adapun wadajain, iaitu orang yang duduk di tepi halkum dan mari itu tidak wajib diputar. Itu orang untuk menyampaikan darah tu. Di sisi mazhab kita sunat. Wa qala Abu Hanifah yujzi'u qat'u hulkum, memada memutuskan hulkum wal mari, dan juga mari, wa ahadul wadajain, dan salah satu daripada dua wadajain. Jadi makna Abu Hanifah mensyaratkan 3. Syafi'iyah 2 saja. Dua. Maliki pun 3, tapi Maliki benda lain. Dia tidak mensyaratkan mari, halkum dan wadajain. Okay, ini juga khilaf ni boleh perhatikan dan juga ambil perhatian. Wa tafsilu fi kutubil fiqh, dan huraiannya boleh kita lihat dalam kitab-kitab fiqh. Dalam kitab-kitab fiqh. Okay, itu berkaitan dengan apa yang perlu dipotong masa sembelihan. Wa amal alah allati taju biha zakatu, adapun alat sembelihan, fahiya kullu ma anhara dama, iaitu setiap alat yang boleh mengalirkan darah. Jadi maknanya alat yang tajam lah. Ini juga kalau ikutnya perbincangan secara terperincinya boleh tengok dalam kitab fiqh. Okey, seterusnya kita masuk kepada berkaitan dengan ini ada sedikit berkaitan dengan hukum saydus sibak. Saydus sibak iaitu perburuan binatang yang dapat dengan cara berburu. Okay? Binatang yang dapat dengan cara berburu. Wa qad ittafaqal fuqaha'u ala jawazi saydi kulli kalbin mu'allam. Harus untuk berburu dengan setiap anjing yang diajar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim. Nabi pernah bersabda, beritahu kepada Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbaka", bila kamu lepaskan anjing perburuan kamu, al-muallam, mesti yang telah diajarlah, bukan anjing biasa-biasa ni, bukan anjing belaan nak bela, tu tak boleh, haram. Anjing yang kita bela untuk tujuan berburu. Wa dzakarta ismallah, dan bila kita lepaskan anjing kita sebut bismillah tu, fakul mimma amsaka alaik, maka kamu boleh makan apa yang dia tangkap untuk kamu. Fakul mimma amsaka alaika fa in akala minhu fala ta'kul, tapi kalau anjing tu makan daripada buruan, itu jangan makan. Sebab apa? Itu kerana anjing tu berburu untuk makan diri dia sendiri, bukan dia berburu untuk kamu. Okey. Jadi itu tajuk berkaitan dengan makanan dalam ayat ahkam. Jadi ada 2 tajuk secara umum dan ada beberapa perbincangan fokus yang kita sentuh daripada 2 tajuk ini. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.